Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Cikgu Jaafar. Saya Nur Fatimah binti Mustafa, merupakan pelajar dari Universiti Malaysia Pahang. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu kerana sudi datang untuk menjadi responden kepada temu bual kami dalam subjek peradaban dan etika. Berdasarkan tugas yang diberi kepada kumpulan kami, saya ingin menemu bual dekat cikgu berkenaan dengan kelestarian peradaban dan etika dari segi sosial, masyarakat dan teknologi. Saya berharap sesi temu bual ni dapat membantu saya dan kumpulan saya dalam mengupas lebih lanjut tentang isu ini. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan yang lebih lanjut, saya ingin berkenalan sikit dengan cikgu. Okey, yang pertama, apa nama penuh cikgu? Nama saya Jaafar, J-A-P-A-R, separuh tu F kan. Nama saya J-A-P-A-R bin Mat Seh, M-D-S-E-N, Seh Mat Seh, Jaafar bin Mat Seh. Umur cikgu? Umur hampir 71 tahun dah. Dah tua dah. Okey. Tempat tinggal cikgu sekarang? Tempat tinggal saya ialah di satu perumahan di Bandar Jantul lah, Taman LK nombor 77A, Taman LKNP Jantul. Dan juga saya tinggal di sini, di Ferry ni pun saya tinggal di rumah. Jadi ada dua rumah lah, siang lain, malam lain. Jadi tak ada lepas saya bekerja kampung kan, kerja kebun, jadi kena dua rumah lah. Untuk rumah di kebun lain, rumah dan tidur kerja, untuk tidur dengan keluarga lain. Begitu. Okey. Pekerjaan cikgu sekarang? Pekerjaan saya tak ada kerja lah. Saya dah bersara dan sekarang saya kerja kampung lah. Kerja yang setakat saya mampu sebagai pekebun kecil lah. Sebagai badan sihat, maknanya kita bekerja sebagai pekebun kecil. Dan sekarang apa kekuatan cikgu? Kekuatan cikgu sekarang ni, kalau nak ikut umur lagi ni tak kuat lah, tapi semangat kita mesti ada kuat. Kalau kekuatan saya dibantu, kekuatan saya ialah keluarga saya lah. Mana anak saya yang menjadi kekuatan pada saya ialah anak saya, keluarga saya dan juga masyarakat di sekeliling saya. Itulah kekuatan saya yang menentukan hala tuju saya di hidup ni. Apa tahap pendidikan cikgu? Cikgu ni tak ada pendidikan biasalah. Pendidikan sampai SPM. Lepas tu cikgu belajar di Institut Kemahiran Mara selama 2 tahun lebih. Kemudian belajar lagi ke Maktab Perguruan Teknik selama 3 tahun. Dan akhir sekali di North East London Polytechnic selama setahun di England. Itu tempat pendidikan cikgu lah secara formalnya. Cikgu belajar dekat mana tadi? Di North East London Polytechnic. North East London Polytechnic di London, England. Apa hobi cikgu? Dekat ni tak ada punya hobi yang khusus lah. Hobi nak menjaga sisa-sisa hidup ni, saya suka bertukang kerja sendiri dan juga berkebun lah. Sukan apa yang cikgu minati sekarang? Saya sekarang ni tak ada sukan, setakat minat je lah. Nak main tak boleh dah. Saya suka sukan badminton sebenarnya. Dan juga dulu satu permainan nama softball. Softball lah, masa dulu main itu lah. Jadi badminton dan softball itu ya dua permainan yang saya agak minat tu. Apakah impian cikgu? Bagi saya lah, ni apa yang saya jawab ni sebagai jawapan pribadi saya lah. Maknanya impian kita ni berubah-ubah sebenarnya bagi saya lah. Impian katakan kita nak menjadi seorang doktor ke apa ke, begitu. Pula kita impian untuk keluarga, untuk anak lah. Kemudian bila dah tua ni, pertama sekali peringkat akhir ni, impian kita ada benda yang kita buat ni, kita diredai Allah lah. Itu impian kita supaya dapat diterima. Jangan kita di akhir hayat kita ni maknanya sesat di ujung jalan. Daripada bekas Presiden Indonesia Allahyarham B.J. Habibie, dia mengatakan saya dulu seorang juruter kapal terbang, pembuat kapal terbang. Saya boleh membuat kapal terbang katanya. Tetapi bila saya dah tua begini,
Kalau dia tanya apakah ilmu, apakah impian kita, dia bagi pilihan. Saya tidak memikirkan soal itu lagi. Saya memikir impian saya, apa benda yang saya buat ini dirada Allah, dan supaya kita fikir untuk ke akhir hayat kita, untuk menuju kepada kematian. Jadi itu mesti sejajar dengan kita orang yang ada agama dan juga orang yang percaya kepada Allah. Jadi mana kita gabungkan supaya kita tidak tersasar daripada apa yang kita impikan itu. Itulah impian saya, pandangan saya lah. Terusnya saya akan beralih kepada soalan yang lebih untuk ke topik kita pada hari ini. Apa pandangan cikgu? Apakah perubahan terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia pada masa kini berbanding dengan masyarakat Malaysia pada 10 tahun yang lalu, di mana pada 10 tahun yang lalu baru diperkenalkan dengan gadget-gadget teknologi ni? Kalau banding 10 tahun yang lalu, berbezalah dengan terlalu cepat perbezaan dari segi termasuk etika kita lah, etika masyarakat kita lah. Gadget saja maknanya, bukan ICT ni, termasuk semua benda dari segi pembangunan, pendidikan, termasuk tadi multimedia tadi, dan juga landscape politik negara kita. Perubahan yang begitu ketara sampai kan orang-orang yang sebaya macam saya ni pun kadang tak terikut tentang perubahan terlalu sekali dalam multimedia ni lah, kerana perubahan terlalu cepat. Jadi tahun 10 lepas kita tengok segalanya boleh banyak, ada yang bentuk manual, banyak manual lagi. Macam saya dulu masa sekolah dulu, masa mula bekerja dulu, menggunakan mesin cyclostyle, cetak, type dan sebagainya. Sekarang orang mesin type orang tak kenal. Dulu kalau orang nak buat, umpama nak buat filem ke apa benda, nak naik ke atas, terpaksa gunakan crane. Cameraman yang pakai crane naik ke atas untuk ambil gambar bawah. Tapi sekarang orang menggunakan drone saja, boleh ambil gambar dengan mudah. Jadi maknanya perubahan hari ini memang satu sangat terlalu cepat dari segi teknologi kan? Tak kira pun dari segi pembangunan ke pendidikan dan sebagainya. Kalau pendidik tahun berbanding 10 tahun lepas, kita memang banyak perubahan. Kerana dan juga etika kita pun bila ada perubahan, etika kita berubah. Memang berubah. Cara matematik kalau berubah benda tu, etika kita akan berubah. Jadi kalau sekarang anak-anak kita pun kecil-kecil pun dah menggunakan handphone. Kadang-kadang kita tengok dah, walaupun 4 tahun dia dah boleh menggunakan handphone. Sebab itu satu etika yang baru yang kita akan terima lah perubahan tu. Zaman dah sekarang, dulu tak ada, sekarang ada. Jauh pada kerana apa yang saya lihat dan apa yang pengalaman yang telah saya lalui. Soalan kedua pula cikgu. Adakah pandemik COVID-19 yang berlaku pada masa kini memperkukuhkan lagi kita punya perpaduan masyarakat Malaysia? Jadi kalau ikut sejarah negara kita ni, saya telah melalui zaman dulu. Kalau pandemik ni, apa yang berlaku pada baru-baru ni, kita pun tak terfikir. Yang bahawa kitanya sesungguhnya ada satu akta darurat itu boleh. Kita ingat darurat ni dulu komunis saja. Bermakna kita tak boleh keluar rumah. Tapi bila ada akta, rupanya ada akta darurat, kita pun tak boleh keluar rumah. Jadi banyak orang panik ketika itu. Dan saya ingat masa dulu semua kita diserang penyakit taun. Itu ada satu kali kita kena masa kecil-kecil dulu lah. Itu yang kena akta itu. Tapi baru ni kena, banyak orang tak tahu. Jadi apa yang saya lihat, umpama majlis kahwin, majlis kematian pun tidak seperti macam dulu lagi. Yang dulu lagi. Mereka merasa masih, sebab benda tak nampak. Ni sekarang ni benda berhadapan dengan benda yang kita tak nampak. Jadi ada tak ada. Jadi bagi saya beranggapan memang ada kesan dia dari segi kita punya kita masyarakat kita dari segi perpaduan dia ada kesan dia. Tapi kita anggap ini sebagai satu norma baru. Tapi harap kita akan kembali baliklah pada keadaan yang biasa kan. Tapi walau bagaimanapun buat setakat ini, bagi pendapat saya dia memang ada kesan dia dari segi
dalam masyarakat kita. Macam adalah macam ada volunteer daripada masyarakat, banyak-banyak kaum untuk bantu sama sendiri lah kan. Itu dalam membantu ni memang mereka setakat membantu, tapi setakat ni kita bantu oleh kerana kita kebetulan dalam media, dalam zaman canggih ni mungkin dia tidak cara berdepan, cara bersemuka tu tak macam dulu kita berlagak pun cara bersemuka, tapi mungkin dia membantu dari segi melalui media, kan dia bantu melalui media. Dan apabila melalui media pula banyak orang yang ambil kesempatan, sebab kita tidak berhadapan dengan benda yang sebenarnya. Ada yang ambil kesempatan menipu dan sebagainya, itu perkara biasa lah. Tapi walau bagaimanapun dia ada kesan, bagi saya dia ada kesannya, dia beri kesan pandemik ni pada kita. Pandangan cikgu, apakah perubahan etika dan peradaban pengguna media sosial pada masa kini berbanding dengan pengguna media sosial pada 10 tahun yang lalu? Ya, sebagaimana saya kata tadi, oleh kerana benda ni kita menggunakan media sosial ni, kita tidak berhadapan dengan yang sebenarnya, kita cuma melalui gambar, berita dan sebagainya. Jadi apa yang saya perhatikan, memang ada pihak-pihak tertentu yang mengambil peluang daripada orang yang suka membuat penipuan, fitnah, dan penipuan ni secara yang canggih lah. Maknanya kadang-kadang kita tak terfikir yang panggil scam apa. Bagi saya beranggapan perubahan tu walaupun dulu sama juga, tinggal lagi benda bentuk penipuan, orang yang menipu ni bentuk dia kerja dia tetap menipu juga, ataupun etika tu ada berubah, segi menipu tetap menipu juga, cuma bentuk dia hari ni kita dah dalam media sosial ni, dia menggunakan media sosial untuk buat kerja macam tu kan. Jadi cuma bentuk saja, tapi dulu pun ada juga yang bentuk begitu, tapi sekarang ni ada juga, tapi sekarang ni benda jadi bagi saya media sosial ni, walaupun media sosial ni etika ada dulu, sekarang orang yang menipu tu tetap menipu je lah maknanya. dia orang yang jujur tu tetap jujur juga lah, tapi yang penting itulah tadi pendidikan kita lah kan. Jadi yang menipu tetap menipu juga bagi saya lah. Kalau macam contohnya time dulu, kalau orang belajar dulu kan face to face, maksudnya berdepan, maksudnya macam zaman dulu kanak-kanak semua macam menghormati cikgu. Tapi kalau zaman sekarang nak lagi macam pandemik ni, kita macam kurang hajar sikit dengan cikgu, sebabnya cikgu tak nampak apa yang kita buat di belakang. Itu boleh itulah salah satu perkara yang boleh dipikirkan, boleh kita fikirkan, dan ada kebenaran dia kalau kita tengok perkara macam tu. Jadi kalau kita banding zaman dulu, kita tengok macam mana orang yang dulu macamnya orang sekolah pondok, berdepan dengan guru, bertelaki dengan guru, dengan sekarang ni belajar cara belajar dan perubahan tu memanglah orang berpandu kepada itu, pada cuma pada media sosial ni. Jadi kadang-kadang dia pun kadang-kadang dia terpengaruh, dia pun akan mengikut lah. Jadi orang yang ambil peluang tetap mengambil peluang. Jadi memang berlaku perubahan etika dalam perkara ini dalam masyarakat kita. Kerana dan mungkin biasanya orang ini orang yang cerdik lah, orang yang ada pengalaman dan cerdik lah. Jadi orang cerdik sekarang ni, dia kalau dia guna cerdik dia untuk perkara yang baik, apa kalau dia guna cerdik untuk jalan salah, maka inilah yang jadi pada hari ini. Jadi murid pun itu juga. Kalau dulu berdepan dengan cikgu, dulu ada watang, sekarang tak ada watang. Untuk soalan keempat pula, selepas negara kita mencapai kemerdekaan, paduan antara kaum dia dah capai melalui pelbagai cara, antaranya macam pergaulan harian di tempat kerja, penggunaan perkhidmatan awam dan sebagainya. Jadi pada pendapat cikgu lah, bagaimana cara untuk kita merapatkan lagi hubungan sesama kita? Jadi saya ni orang yang lahir sempat menyambut merdeka lah. Menyambut merdeka saya berumur 6 tahun. Bukan saya tahun 51 lahir. Mana saya sempat lah pergi menyambut merdeka dan pergi ke sekolah dengan radio, bawa orang tua pergi mendengar menyambut merdeka di mana sekolah. Jadi orang yang dengar merdeka lah. Walaupun saya kecil masa 6 tahun boleh ingat masa tu, tapi boleh ingat lah.
Jadi selepas merdeka, kita pada tahun kita pun masa itu sibuk membangun negara dalam keadaan rusak dan sebagainya. Kita memang semua bekerja dengan baguslah, dengan untuk bangun dengan tujuan tu selepas merdeka untuk bangunkan negara dan juga perkara lain lah. Jadi sekarang ni apabila kita tengok dulu pun perpaduan kita dianggapkan bagus masa tu. Bagus jadi sebagainya. Tapi sejak saya ringkaskan, sejak akhir ni kita tengok, kita nampaknya macam satu benda yang tak kena dalam kita punya perpaduan dalam negara kita ni. Ada benda yang tak kena. Jadi nampaknya hala tuju tu macam kita ni di Malaysia ni ada bangsa yang 3 kaum kan. Nampaknya hala tuju macam tak apa nak kena sekarang ni. Ini pendapat saya. Apa yang saya lihat, bukan tujuan untuk mencampur urusan pentadbir negara, tak ada. Jadi pertama, perpaduan ni tergantung kepada pendidikan yang sebenarnya. Dan hari ini agak sudah tidak berapa baik oleh kerana pendidikan kita yang mengasingkan aliran persekolahan kita. Hari-hari ini perpaduan sudah agak kurang sedikit. Jadi kita kena tindakan mana pihak pemerintah dan juga semua masyarakat lah mengambil berat perkara ni. Walaupun kita mengejar pembangunan, tapi perpaduan ni satu benda yang kita jagalah supaya tidak menjadi perkara yang buruk sangka lah. Ya? Itu pendapat saya lah. Jadi masalah perpaduan ni punca pendidik. Jadinya maksud cikgu macam kita kena naik tarafkan pendidikan kita untuk supaya kita dapat macam merapatkan lagi hubungan. Jadi dengan pendidikan lah boleh merapatkan. Dan yang kelima, pada pendapat cikgu lah, adakah perkembangan ICT memberikan manfaat kepada negara? Dia macam pembelajaran atas talian. Apa pendapat cikgu tentang tu? Adakah pembelajaran atas talian tu dapat memberi manfaat kepada kanak-kanak, boleh memberi manfaat kepada negara? Jadi kita mau tak mau, perubahan dunia kita kena ikut lah. Ya? Perubahan dunia kita tak boleh melawan arus. Mana tinggal tergantung pada kita lah. Macam mana untuk menjadikan benda itu baik atau tak baik. Jadi tentang ICT ni memang satu perubahan yang seluruh dunia buat. Dan kita memerlukan, dan kita pun sekarang memang kita faham bahawa ICT ni satu cara kaedah baru pengajaran. Pelajaran ni benda yang dynamic lah, satu benda yang berubah kan. Sentiasa berubah. Jadi satu akhir ini cara ICT ni lah yang agaknya cara berkesan sama sekali dalam pembelajaran. Jadi dalam ICT ni memang benda yang memberi kesan lah dari segi pelajaran, memang bermanfaat dan berfaedah lah. Tetapi selagi dia digunakan dengan cara yang betul lah. Maksudnya macam dia kena sejajar lah. Perkembangan ICT dengan pembelajaran tu memang kena sejajar. Kena sejajar. Okey, untuk soalan yang ke-6. Pada pendapat cikgu, bagaimana cara untuk mendedahkan pembentukan hidup lestari kepada masyarakat? Kena untuk melestarikan ini, pembentukan hidup kita ni, masyarakat kita ni, pertama sekali kita kena jaga agama kita lah. Agama kita, budaya kita yang kita amalkan selama ni, dan juga keadaan alam sekitar kita lah. Supaya kita jangan tersasar daripada apa yang ada pada kita ni. Kita sadar apa yang kemampuan kita ada dan kita ikut apa yang disarankan oleh agama kita. Macam kita tahu, pengedaran dadah adalah salah satu cabaran kelestarian etika dan peradaban kat Malaysia ni. Dia macam berkaitan dengan ekonomi gelap lah. Okay. So pada pendapat cikgu, pada pandangan cikgu, apakah cara untuk masyarakat Malaysia mengelakkan diri daripada penglibatan kes pengedaran dadah ni? Masalah dadah ni adalah masalah nombor 1. Sekarang sudah jadi masalah musuh satu negara lah. Sampai sekarang ni
walaupun dia bertegas dan berbagai cara, tetapi masih lagi bersedar, masih ramai lagi. Dia balik kepada agama dengan pendidikan kita yang sebenarnya, berpandukan kepada apa yang terlihat, umpamanya pusat pemulihan akhlak dan sebagainya. Dan saya pun mungkin ada pengalaman di sana sikit. Yang sebenarnya pendidikan itulah yang penting. Yang mendidik itu amat penting. Sebab apa? Kalau kita tengok mengapa anak-anak hari ini dia rosak akhlak dia, terjerumus kepada perkara-perkara yang kebijakan sosial dan sebagainya, dan juga akhirnya akan melibatkan sampai kepada dadah ni, ialah masalah daripada keluarga lah. Pendidikan keluarga, latar belakang keluarga dan sebagainya, itu perkara yang mendorong sebenarnya. Jadi kebanyakan yang terlibat dalam perkara macam ni, latar belakangnya, kalau kita kaji latar belakangnya, ialah keluarga memang daripada keluarga yang pecah kacil, keluarga yang pecah belah lah. Jadi maknanya masyarakat itu kena berpendidikan dan berpengetahuan lah. Ini memang satu susah lah. Kalau cara pengadaan rahsia gelap ni memang satu perkara yang agak susah bagi negara kita untuk mengawal sepenuhnya, kerana negara kita keliling laut. Negara kita ni sekarang ni dah berbagai-bagai etnik ada pula, yang pekerja-pekerja luar pun daripada keluarga bangsa dan sebagainya. Jadi mungkin perkara ni boleh menyumbang lah kepada pengedaran dadah ni kan. Dan negara kita ni, pihak kerajaan pula tentang penguatkuasaan tu dia kena bertegas lah. Soalan ke-8, penyaluran maklumat palsu ialah salah satu cabaran kelestarian etika dan peradaban kat Malaysia berkaitan dengan teknologi. Jadi apa pandangan cikgu, apakah cara untuk masyarakat Malaysia mengelakkan diri daripada tertipu oleh maklumat palsu dari media sosial? Ini pun satu masalah baru yang timbul sekarang. Saya akan mengambil peluang daripada mengambil, kalau bentuk yang positif tak apa. Dia mengambil peluang daripada bentuk yang negatif. Mengambil peluang daripada ini untuk kepentingan dia dan untuk menindas orang lain dan sebagainya. Ini memang berlaku lah pada pandangan saya pada ini. Bukan bidang bersulit dalam semua bidang. Tapi pada pendapat saya, kita jangan berpandu kepada satu sumber ilmu sahaja. Maknanya orang, arti kata pendeknya, kita kena menjadi orang yang berilmu dan boleh menilai dalam satu benda. Kita boleh ada ilmu dan boleh menilai. Dan kita jangan bersumber kepada satu ilmu, satu berita dan satu puak, satu kumpulan saja. Kita kena luaskan kita punya pandangan kita supaya kita boleh menilai perkara ini betul atau tidak. Kalau kita berpandu pada satu ilmu atau satu sumber atau satu kelompok-kelompok tertentu, mungkin kita akan terjebak dalam perkara ni. Dan kesan dia amat besar ni. Dia satu berita tu kalau tersebar, dia akan berita juga. Kalau fitnah lagi. Soalan ke-9, bolehkah cikgu senaraikan contoh tingkah laku atau perbuatan salah satu rakan sekerja yang boleh dikategorikan sebagai beradab dan beretika? Sebenarnya budaya kita ni, kita orang Timur ni, daripada dulu kita dah memang ada etika, beradab, etika yang sebenarnya. Kita daripada dulu tak kira lah orang bangsa Timur ni, dia memang kalau orang Melayu masuk bagi salam kan? Dia ada etika. Tapi jadi hari ni kalau kita tengok, memang kita mempunyai peradaban yang baik lah. Jadi tingkah laku kita ni memang nampaknya bagi saya bagus lah. Cuma satu dua itu biasa lah. Saya beranggap dalam 100 orang atau 5 orang yang ada penyakit itu perkara biasa lah dalam masyarakat kan. Jadi cara kita supaya boleh sentiasa berkomunikasi dengan dia, bercakap dengan baik dengan dia, insya-Allah dia akan jadi orang yang
etika yang bagus lah kan. Macam selamat ke, selalu makan sama ke, minum bincang ke apa benda, dengan cara gotong royong. Jadi benda ni dalam rakan-rakan sekerja memang diamalkan lah. Cuma mungkin dalam bentuk-bentuk yang agak hari ni lengkap, cara yang moden lah kan. Tak ada macam zaman dulu. Hari ni mungkin ada hari lahir ke, majlis hari lahir ke, apa benda ke, kalau jadi mereka akan panggil sahabat-sahabat, teman sekerja ke apa sebagainya. Jadi saya ingatkan memang hari ni kan nak bagi contoh tu banyak lah, tapi beranggapan hari ni memang bagus lah etika kita. Cuma yang satu dua tu kali biasa lah. Yelah, tak pun masyarakat Melayu pun memang dah beradab dan memang diajar untuk beradab. Pada pandangan cikgu, apakah kepentingan kelestarian etika dan peradaban terhadap masyarakat Malaysia? Kita mesti ingat jatuh sebuah negaranya kalau masyarakatnya tak beradab dan beretika, kalau tak mengekalkan benda dia akan runtuh. Ya? Jadi kita tengok banyak tamadun-tamadun dunia, sebab keruntuhan etika dia. Kalau tengok ke dalam agama kita, macam umat-umat zaman dulu, umat Lot ke apa benda ke, mereka tidak mengekalkan dia punya etika dia dan sebagainya. Jadi memang jadi masalah lah ya? Kalau kita tak jaga benda tu, ya, dia akan jadi salah. Tambah pula kita ni dah RMK 12 dah. RMK yang ke-12. Ya. Jadi dan juga menjelang sekarang ni, dulu wawasan 20-20, sekarang dah wawasan 30. Jadi maknanya kita kena mengekalkan kita punya etika itu, kalau boleh lebih baik lagi lah, supaya kita menjadi lebih baik daripada apa yang ada sekarang ni. Sebab kalau tidak benda ni, negara kita akan runtuh. Kita tak tahu lah apa yang akan berlaku, tapi semua tergantung pada masyarakat kita lah. Sama ada kita mahu atau tak mahu. Kalau kita mahu mengekalkan, insyaAllah rasanya. Tapi kalau kita tak mahu, kita pun tak boleh ramalkan, sebab kita pun tak, masyarakat kita berdaya saing juga dalam seluruh dunia, supaya kita jadi masyarakat yang dipandang tinggi di mata dunia dengan kebolehan yang kita ada. Jadi setakat ini kita kena kekalkan kita punya etika kita ni, supaya kita boleh menjadi masyarakat yang berjaya lah. Dan kita kena ikutlah apa benda yang dah sedia ada oleh kerajaan dan pemimpin kita, yang untuk tolak yang negatif tu kita tolak, yang positif. Itulah dia bapak saya. Okay. Ni apa yang saya cakap ni adalah dapat saya, bukan melalui saya buat satu kajian ilmiah ataupun buat tesis dan sebagainya. Ini apa yang saya lihat, saya tengok dan lihat. Itu jadi kalau mana yang ada yang boleh diterima tu, terimalah. Yang tak baik tu tolak tepilah. Itu je. Sebagai orang pesara, orang yang duduk di kampung. Jadi berakhirlah kita punya sesi temu bicara bersama Cikgu Jaafar. Kami dari Kumpulan 9 ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sangat-sangat kepada cikgu kerana sudi meluangkan masa untuk kami bagi menyempurnakan kami punya tugasan dalam subjek etika dan peradaban. Maka apa yang kami dapat simpulkan daripada topik cabaran kelestarian etika dan peradaban Malaysia ialah dengan kewujudan orang-orang bijak yang mampu membangunkan impian dan tujuan dalam melestarikan etika dan peradaban di Malaysia ini. So terima kasih cikgu. Sama-sama.